barisan calon pimpinan Majlis Perwakilan Pelajar bagi tahun 2011-2012. Rakan-rakan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Jadi sebagai permulaan, saya tak adalah pantun seperti saudara Nuri. Saya tak pandai berpantun, cuma saya pandai mendengar aja pantun. Okey, sedikit pengenalan sebelum saya teruskan dengan manifesto saya pada hari ini. Nama saya Ikhwan Syafaat bin Jalani, merupakan pelajar tahun kedua dalam jurusan Keusahawanan Hospitality dalam FKP. Dan dalam bidang kepimpinan, saya mula ceburkan diri dalam bidang kepimpinan ini mula daripada darjah 2 sehingga darjah 6. Jadi pada ketua pengawas darjah 6, kemudian ke sekolah menengah mula dari tingkatan 2 hingga tingkatan 5. Dilantik sebagai ketua pengawas tingkatan 4, tingkatan 5. Kemudian ke matrikulasi menjadi presiden bagi Persatuan Khabar Matrik. Kemudian ke sini saya memegang juga dalam sekretariat SPR dan juga MPP pada sesi yang lepas di bawah Esko Multimedia dan juga Informasi. Jadi pada hari ini saya nak jelaskan kepada saudara-saudari bahawa hari ini kita rapat umum kita sebenarnya kita nak menerangkan tentang manifesto kita. Manifesto yang kita calon-calon kita rangka atas dasar kita, kesungguhan kita, inisiatif kita nak bawa kebajikan mahasiswa ni peringkat universiti untuk sama-sama kita membina pembangunan mahasiswa kita sendiri. Jadi calon-calon kita hari ini kita merancang benda-benda ni, manifesto ni, tujuan kita khas untuk mahasiswa. Kita nak tolong mahasiswa. Tapi disebabkan jumlah hadirin yang datang pada hari ini terlalu memberangsangkan, saya cadangkan kepada Jawatankuasa Pemilihan, sekiranya kalau kita mampu untuk buat rapat umum pada 11 malam, sebab pagi ni ramai student tak boleh datang, ada banyak program, saya cadangkan cuba kita adakan 11 malam. Setuju. Sebab saya rasa kami sokong makna untuk calon-calon kita bentangkan manifesto kan. Kita bentangkan manifesto tapi jumlah yang datang pun tak pernah ramai. Jadi kita rasa macam tak berbaloi, mungkin sedikit down sikit lah untuk calon-calon yang datang pada hari ini. Jadi tak mengapa, saya teruskan dengan manifesto saya yang pertama, iaitu saya menyebut dalam perkara pertama dalam manifesto iaitu memudayakan kampus dengan program-program keilmuan melalui forum, diskusi dan juga dialog yang terdiri daripada mahasiswa dan juga mahasiswa sendiri dalam usaha kita nak bantu mahasiswa kita menjadi progresif dan juga matang. Jadi dalam konteks yang saya nak cadangkan dalam MBP, kita cuba memperkasakan aktiviti di college kita dan juga kampus kita melalui forum ataupun diskusi yang terdiri daripada mahasiswa kita sendiri. Contohnya saya nak cadangkan, cuba kita anjurkan dialog mingguan ataupun bulanan. Panel dia terdiri daripada mungkin presiden pasar, presiden FKP dan juga presiden daripada veterina dan juga FTK Damping. Jadi mereka ni, 4 orang ni kita datangkan dalam satu dialog ataupun diskusi, membincangkan tentang hala tuju peranan fakulti masing-masing dan juga bagaimana pembawaan mereka sebagai presiden dalam membantu pembangunan mahasiswa. Jadi saya rasa perkara itu jauh lebih penting daripada kita memperbanyakkan program-program seperti tari, menari dan sebagainya. Itu lagi jauh saya rasa membantu mahasiswa itu sendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam manifesto saya menceritakan tentang meneruskan perjuangan tentang masalah air dan kolej kediaman. Juga mencadangkan alternatif lain yang mampu diambil sebagai langkah sementara sahaja. Masalah air ni kita faham berlanjutan berapa lama, tapi saya berharap juga daripada pihak student yang mana terlalu lantang bersuara tentang soal air ini, sepatutnya kita perlu faham kenapa masalah ini wujud. Jadi bagaimana saluran maklumat tentang masalah air ini perlu sampai dengan berkesan kepada mahasiswa. Saya nak cadangkan dalam MPP ini kita mengadakan iaitu sesi dengar, faham dan juga tindak, iaitu diadakan sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Mengikut pengalaman saya dalam sekretariat MPP yang lepas, beberapa isu yang kita ketengahkan kepada MPP, kebanyakan student kita membawa pandangan dia sendiri, membuat dia punya telahan dia sendiri disebabkan miscommunication. Maklumat yang daripada pihak pentadbiran tak sampai terus kepada student secara jelas. Yang sampainya melalui dari mulut ke mulut.
MPP ni cakap macam ni, jadi tuang ke mulut orang lain, cerita dia macam tu. Jadi masing-masing student akan buat telahan dia sendiri. Jadi saya cadangkan, cuba MPP yang akan datang ni, kita akan laksanakan sesi dengar, faham dan juga tindak. Di mana sesi ni kita adakan 2 bulan sekurang-kurangnya pertemuan di antara Majlis Perwakilan Pelajar dengan mahasiswa dan juga mahasiswi. Maknanya kalau ada isu air ni kita tak settle, kita boleh jelaskan kepada pelajar kenapa dia tak settle. Jadi kita minta student pun faham lah keadaan itu. Yang jadi sekarang ni tak fahamnya sebab maklumat tak sampai secara berkesan. Itu perkara yang ketiga dalam manifesto saya. Yang keempat, mengeluarkan buletin mahasiswa juga mahasiswi sendiri, mana yang pada sesi yang lepas buletin hanya dikeluarkan sekali, dan kali kedua kita nak keluarkan ada beberapa masalah yang tak dapat kita nak elak. Jadi saya kira melalui pengeluaran buletin mahasiswa ni, siswi ni jauh lebih berkesan untuk kita salurkan maklumat kepada mahasiswa kita. Yang kelima, dalam manifesto saya menceritakan tentang minta pihak pentadbiran universiti untuk mengiktiraf mengadakan sudut pidato speaker corner kita di kawasan Kolej Kediaman. Untuk makluman yang saya dapat, maklumat berkenaan sudut pidato kita telah diluluskan oleh pihak universiti. Cuma mungkin ada masalah teknikal dari segi tempat dan juga prosedur dalam kita nak melaksanakan sudut speaker corner itu. Jadi saya nak cadangkan kepada MPP yang bakal datang, cuba kita iktiraf sudut pidato itu, speaker corner kita buat di kawasan Kolej Kediaman. Dan juga kita menggalakkan mahasiswa juga mahasiswa kita untuk lebih cakap, lebih pandai bercakap, bijak dalam berfakta dan sebagainya. Yang keenam, saya menyebut dalam manifesto saya iaitu mencadangkan anugerah khas untuk diberikan kepada kelab dan persatuan paling aktif pada setiap semester, iaitu sebagai galakan kita kepada mahasiswa dan juga mahasiswa untuk menggerakkan persatuan masing-masing. Kita sedar kita ada banyak persatuan dan juga kelab di universiti, cuma masalahnya kelab dan juga persatuan ini tak bergerak. Ahli ramai, tapi bila meeting yang datang, daripada 7 ahli yang datang hanya 7 orang. Jadi bagaimana inisiatif kita dalam MPP nak menggerakkan persatuan juga kelab ini, saya cadangkan cuba kita tumbuhkan anugerah khas kepada mana-mana kelab dan juga persatuan untuk kita beri galakan kepada mereka menggerakkan persatuan masing-masing. Ini baru ada kata apa, persaingan antara kelab untuk merubah benda tu. Jadi aktiviti-aktiviti jauh lebih bermanfaat kepada ahli-ahli yang menyertai kelab dan juga persatuan. Okey, itu 6 manifesto saya. Dan pada hari ini saya nak jelaskan juga dalam sekiranya saya dipilih dalam MPP, saya telah merangka formula 3R, iaitu 3R ni saya cuba fokuskan kepada 3 teras, iaitu yang pertama, rebranding MPP, penjenamaan semula MPP. Kalau kita rujuk kepada Kamus Dewan edisi ketiga, penjenamaan itu diberi tafsiran sebagai pemberian jenama ataupun imej tertentu kepada sesuatu barang yang dihasilkan. Jadi dalam arti kata yang lain, dalam fahaman kita yang lain, iaitu penjenamaan ini lebih kepada memberi imej baru kepada produk yang mungkin sedia ada. Itu dari segi fahaman kita kepada produk. Jadi dalam konteks MPP, saya nak cadangkan kita cuba jadikan imej MPP ini jadi imej MPP yang bersih. Sekarang ni ada stigma-stigma daripada kalangan student kita mengatakan bahawa MPP ni tak buat kerja. Isu air, isu wireless dan sebagainya ni sebenarnya di peringkat MPP mereka dah buat macam-macam dari segi pembentangan, proposal dan sebagainya. Cuma benda ni tak disampaikan kepada pelajar. Jadi dalam konteks MPP ni saya cadangkan first kali perkara utama dalam MPP perlu kita menstrukturkan semula imbangan matlamat dia. Kita menang daripada fakulti dan juga umum, masing-masing calon didatangkan dengan berbagai-bagai manifesto yang berbeza. Jadi masing-masing ahli MPP tu bila dia menganggotai MPP, masing-masing ahli dia ada manifesto ataupun dia punya matlamat dia sendiri. Jadi saya bila jadi macam tu, contoh kita ada 12 orang ahli MPP. 12 ahli MPP dengan 12 matlamat yang berbeza. Jadi gerak kerja MPP itu mungkin saya rasa agak
tak kukuh, tak kuat. Perkara pertama, kita strukturkan semula matlamat ni itu sendiri. Kalau MBP hari ini ditubuhkan di atas sebab nak jaga kebajikan mahasiswa, jadi kita rangka matlamat baru MBP. Tapi kita tak boleh nak tinggalkan apa manifesto ahli. Kita cuma matlamat utama kita kena sepakat apa kita nak buat dalam MBP kali ini. Itu yang pertama. Yang kedua ialah renewing action. Maksudnya sini kita memperbaharui aktiviti kita. Aktiviti ini saya sebut dah tadi, iaitu salah satunya saya cadangkan supaya dibuat sesi dengar, faham dan juga tindak, dihadiri oleh barisan MPP dan juga mahasiswa. Kita dengar, kita faham dulu masalah mahasiswa. Kalau kita rasa relevan untuk kita bertindak, kita tindak. Kalau rasa masalah itu perkara-perkara yang tak sepatutnya dibincangkan, kita tolak ke tepi dulu. Itu pendekatan yang saya guna. Yang ketiga ialah recognize quality, mengiktiraf kualiti. Mengiktiraf kualiti ini saya dah cadangkan tadi dalam manifesto, iaitu kita sediakan anugerah khas untuk diberikan kepada kelak dan juga persatuan. Tetapi dalam erti kata lain, mengiktiraf kualiti ini, saya lebih suka mengatakan kita iktiraf kualiti kepimpinan ataupun kualiti yang ada pada mahasiswa kita. Contoh saya katakan, terdapat juga segelintir pada mahasiswa kita dalam kampus dan juga rakan-rakan kita yang hebat dalam bidang perniagaan. Dia mampu membawa pembaharuan dalam bidang perniagaan. Tetapi disebabkan dia tak ada bantuan dari segi modal, maka dia tinggalkan perkara itu. Dia cakap tak ada modal, dia tak nak buat. Jadi saya nak cadangkan mengiktiraf kualiti ini, kita cuba wujudkan satu kaedah melalui MPP untuk kita galakkan mana-mana pelajar yang ada bakat dia, cuba ketengahkan kualiti masing-masing. Contoh daripada FKP, saya ada berbincang dengan berbincang dengan dekan berkenaan tentang masalah ini. Dekan cakap bahawa masa sekarang mungkin bersetuju untuk kita sediakan satu cara, iaitu kita dari pihak FKP kita cuba sediakan dana sebagai loan pinjaman kepada mana-mana mahasiswa nak guna duit sebagai modal permulaan. Pinjam duit daripada FKP, nanti kita kena bayar balik daripada hasil perniagaan kita. Itu cara kita nak iktiraf kualiti mahasiswa, salah satu cara. Itu saja saya rasa. Sekian, terima kasih.